Salam sejahtera. Adalah satu poster nih sedang tersebar di media sosial menyatakan kononnya kerajaan Pahang bakal tumbang. Mentang-mentanglah keadaan kerusi di dalam kerajaan itu sangat seimbang dengan Perikatan Nasional ada 17 kerusi, Barisan Nasional 17 kerusi, dan Pakatan Harapan ada 7 kerusi, 8 kerusi. Itu pula yang nak dipermainkan. Mudah saja nak kira semua tu. Ianya hanya akan tumbang kalau ada dua perkara berlaku. 8 orang ahli parlimen dari ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan tiba-tiba menyokong Perikatan Nasional. Itu akan menyebabkan kerajaan perpaduan Pahang akan tumbang. Itu pertama, strategi pertama yang boleh digunakan oleh Perikatan Nasional. Malangnya perkara itu hampir mustahil. Hampir mustahil dan memang mustahil. Pakatan Harapan tiba-tiba lompat pergi Perikatan Nasional. Itu memang hampir mustahil. Yang tidak mustahil hanya satu, yaitu 8 orang ahli parlimen dari ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional UMNO tiba-tiba pula lompat parti. Kalau itu yang berlaku, betul kerajaan Pahang akan tumbang. Tapi aku nak tanya, sekarang ini tengah tular adun rembia di arah bayar 100 juta kepada UMNO. Ini dah mula tular dan dah mula dituntut oleh UMNO. Adun rembia pula dikatakan oleh Setiausaha Agung UMNO, katanya biarlah dia muflis. Manakala Ketua Pemuda UMNO Malaysia pula, Akmal Saleh, kata, tak apa, biarlah dia usung Tin Milo untuk dapatkan 100 juta itu. Manalah tahu kan, ada orang yang membantu sehingga cukup 100 juta, kata Akmal Saleh. Yang ini pula di Pahang, kalau betullah ada 8 orang yang benar-benar nak melakukan perkara itu, silalah lakukan. Tiada masalah. Tapi sediakan dulu 800 juta ringgit atau 100 juta ringgit seorang. Nak tanya, dari mana mereka boleh dapat uang sebanyak itu? Kalau hanya nak harap pada Tin Milo, minta ampun, minta maaf, mungkin 10 tahun lagi tidak akan terjadi. Perkara yang diharap-harapkan berlaku hanya satu, yaitu mungkin menurut poster yang diedarkan itu, kononnya anak bosku Najib sudah berjumpa pemimpin PN. Tapi anak bosku Najib marah, terkilan, sampai dia menggunakan sabda. Dia kata, itu semua fitnah. Anak Najib kata, dia tidak pernah berniat untuk menggadai maruah beliau, walaupun dibeli oleh parti politik. Tergamak mereka lakukan itu, kata anak Najib. Dan beliau kata dia tidak juga tergamak untuk mengkhianati perjuangan UMNO. Saya tidak akan menggadaikan prinsip dan maruah serta menjual diri, kata beliau. Anak Najib kata Nabi Muhammad mengecam perbuatan fitnah seperti ini sekeras-kerasnya. Sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, tidak masuk surga orang yang menyebarkan fitnah mengadu domba. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai begitu sekali anak Najib menafikannya. Bermaksud tiada sebarang perjumpaan. Anak Najib dah menafikannya. Dan saya yakin penafian itu benar. Kerana tiada keuntungan anak Najib menyertai Perikatan Nasional. Kalau anda kata mungkin dia nak minta bantuan supaya Najib keluar daripada penjara, minta ampun, minta maaf. Perikatan Nasional lah yang paling nombor 1 menentang pengampunan Najib dan menentang pembebasan Najib. Dari mana pula keuntungan anak Najib kalau dia menyertai atau bersekongkol dengan Perikatan Nasional? Jauh daripada itu, secara logik kita dah tahu.
orang tua, orang muda, orang kampung, orang bandar, orang tak berpelajaran, orang berpelajaran, semua tahu itu hanya satu fitnah terang-terangan. Siapa yang lakukan? Tak tahulah. Yang pentingnya fitnah ini telah dinafikan oleh anak Najib dan beliau kata, orang yang mengadu domba, orang yang menabur fitnah ini adalah orang yang tidak dapat menghidup bau surga. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan dengan satu berita yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kononnya anak bosku Najib kini pernah berjumpa pemimpin PN dan dikatakan bakal menyertai PN atau membuat pakatan dengan PN untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, kerajaan BN di Pahang. Namun demikian, ini pengakuan anak bosku. Beliau kata, beliau menafikan ada berjumpa dengan pemimpin PN dan masih mengakui kekal bersama UMNO. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka berkata, pemimpin PN sekarang ni mana ada takut surga atau neraka, semuanya diproses perdo kerana kuasa, fitnah dan maki hamun. Doakan sesama muslim yang buruk-buruk memang dah jadi zikir siang malam, kata Purple Mouse. Beliau bercakap tentang isu anak bosku yang dikaitkan dengan Perikatan Nasional. Anak sulung bekas Perdana Menteri Muhammad Nizar Muhammad Najib menafikan spekulasi mendakwa dia bertemu pemimpin pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan negeri Pahang. Katanya pertemuan dongeng seperti yang tular di media sosial itu tidak pernah berlaku sama sekali dan dirinya tidak akan berkomplot untuk mengkhianati parti yang keluarganya perjuangkan. Ayahanda Datuk Seri Najib selalu berpesan, walau bagaimana susah pun keadaan kita, agar setia kepada parti. Mana mungkin saya akan berkomplot untuk mengkhianati parti dan keluarga saya yang perjuangkan bersama-sama orang UMNO yang lain sejak ia ditubuhkan, kata anak Najib lagi. Mana mungkin saya akan membelot untuk khianati kerajaan negeri Pahang yang diterajui oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, seorang pemimpin yang saya amat kasihi dan hormati, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Tegasnya, sebagai seorang exco kerajaan Pahang dan Adun Peramu Jaya, dia tidak tergamak untuk mengkhianati perjuangan UMNO. Saya bukan seorang katak politik yang sanggup gadaikan prinsip dan marwah serta menjualkan diri kepada mana-mana pembida yang tinggi, katanya. Terdahulu tular satu poster di media sosial yang mendedahkan Pahang sedang goyang. Ia mendakwa sebuah kerajaan negeri akan ditubuhkan setelah anak Najib ikut berjumpa dengan pemimpin Perikatan Nasional PN. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Perikatan Nasional memperoleh 17 kerusi, manakala BN juga memenangi 17 kerusi. Bagaimanapun dengan sokongan Pakatan Harapan PH yang mempunyai 8 kerusi, Barisan Nasional berjaya menubuhkan kerajaan negeri di Pahang. Mengulas lanjut, Nizar yang juga naib ketua UMNO bahagian Pekan meminta supaya fitnah yang hanya mahu mencari keuntungan politik murahan dihentikan. Nabi Muhammad mengecam perbuatan fitnah ini sekeras-kerasnya sebagaimana sabda baginda yang bermaksud tidak masuk surga orang yang menyebar fitnah, mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mesejnya jelas, saya kekal setia bersama UMNO, Barisan Nasional dan Kerajaan Pahang yang ada sekarang, katanya lagi. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah memang benar ada pihak yang memang sudah terdesak yang teramat sangat sehingga mereka sanggup pula
menggunakan cara, menghalalkan niat dengan memfitnah sefitnah-fitnahnya. Adakah benar juga kerajaan Pahang bakal tumbang? Kerana kalau lihat bilangan kerusi yang ada di Pahang adalah amat tipis, yang mana Perikatan Nasional memiliki 17 dan Barisan Nasional juga ada 17, tetapi Pakatan Harapan juga mempunyai 8. Jadi pada pendapat saya tidak mungkin akan tumbang kerajaan itu. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Radzi Jidin mengaku mereka buat kesilapan apabila dia kata bersatu ada cara elak pisang berbuah 2 kali. Apa maksudnya pisang sudah berbuah 2 kali nih? Baru berbuah 1 kali lah kan? Mungkin yang disebutnya itu ialah tindakan 6 ahli parlimen bersatu telah mengkhianati parti bersatu. Bersatu mendakwa mereka mempunyai kaedah tersendiri untuk memastikan calon mereka tidak akan berpaling tadah daripada Perikatan Nasional seandainya memenangi kerusi Nenggiri pertengahan bulan depan. Naib Presiden Bersatu Radzi Jidin berkata, kaedah diperkenalkan parti itu berupaya memastikan semua wakil rakyat mereka patuh kepada keputusan dibuat parti. Namun ada netizen mereka kata bagaimana parti itu tidak akan berlaku lagi pengkhianatan. Sedangkan parti Bersatu itu, kata netizen, dibina atas dasar pengkhianatan. Ini dia kata karena ramai dalam arti ahli ataupun ahli parlimen adun Bersatu itu sebenarnya adalah datang daripada orang yang lompat parti. Mereka memberikan contoh muda seperti Azmin Ali, seperti Muhyiddin Yassin, seperti yang lain-lain, Hamzah Zainuddin. Mereka ni semua dari mana, kata mereka. Jadi tentulah, kata mereka, apa yang akan terhasil ikut acuan. Yang ditanam itu pasti akan menjadi buahnya. Kalau tanam buah mangga, buahnya pasti juga mangga, kata netizen. Dipetik sebagai berkata begitu oleh Haraka Delhi, Radzi Jidin menjelaskan Bersatu akan melakukan yang sebaik mungkin supaya tiada lagi tindakan mengingkari arahan parti berlaku pada masa depan. Netizen juga menjawab menemplak apa yang Radzi Jidin kata ini. Kata mereka, ini bukan kesilapan daripada orang luar, tetapi kesilapan makan diri sendiri. Senjata makan tuan, kata mereka. Kalaulah selama ini Bersatu sudah sedar mereka tersilap semasa tidak menyetujui pindaan akta lompat parti dulu, pasti Bersatu terselamat, kata mereka. Tapi kerana tindakan Bersatu yang cuba mau menggunakan akta lompat parti itu sebagai senjata, akhirnya mereka pula yang kena sendiri, kata netizen. Radzi Jidin menambah itu merupakan proses dalaman parti dan kita Bersatu akan laksanakan yang terbaik dan akan pastikan sebaik mungkin bahawa pisang tidak akan berbuah 2 kali dah, katanya. Ya, selepas perlembagaan parti Bersatu dipindah baru-baru ini, pastilah pisang tidak akan berbuah 2 kali lagi. Bagaimanapun, menurut lidah rasmi PAS itu, Radzi Jidin tidak memperincikan kaedah yang dimaksudkannya itu. Sama ada melalui bayar seperti yang dilakukan oleh PAS atau ada cara lain. Saudara, kita pernah lihat yang paling hebat sekarang ialah aku janji yang dibuat oleh parti UMNO. Siapa yang langgar akur janji ataupun aku janji diarah bayar 100 juta. Nah, kita cadangkanlah kepada parti Bersatu supaya tiada lagi tindakan lompat parti. Apa kata kamu memberikan aku janji 1 bilion? Kalau kalau PKR 10 juta, kalau UMNO 100 juta, apa kata kalau Bersatu beri 1 bilion? Barulah tiada yang mau lompat, katakan. Kalau lompat saya kompom muflis.
Jaminan dibuat ahli Parlimen Putrajaya itu dibuat ketika sebelum ini ada pihak dalam PAS mendesak agar kerusi Nenggiri diberikan kepada mereka atas alasan bagi mengelakkan berulangnya insiden adun menyokong kerajaan perpaduan. Antara pihak yang mahu agar bukan calon bersatu yang bertanding di Nenggiri ialah Dewan Muslimat PAS Pusat. Ketuanya Nuraida Muhammad Saleh berkata dia yakin jika calon PAS dipilih dan memenangi kerusi tidak akan berlaku insiden adun berpaling tada seperti dilakukan penyandang kerusi DUN Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim. Warga Nenggiri sudah tentu kecewa angkara pengkhianatan bekas adun tersebut yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya, kekecewaan ini juga bukan saja terkait dengan adun tersebut, namun pada 6 lagi ahli parlimen dan seorang adun bersatu yang bertanding atas tiket PN tetapi akhirnya menyokong kerajaan. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian PRK DUN Nenggiri pada 17 Ogos, manakala tarikh penamaan calon dan pengundian awal adalah pada 3 dan 13 Ogos. UMNO sudah menamakan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon mereka bagi mencabar penguasaan bersatu PN di kerusi tersebut. Muhammad Azmawi merupakan Ketua Pemuda UMNO Kelantan. Ada komen netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini, hanya satu. Komen itu berbunyi, Presiden kamu tu pengkhianat dulu, termasuk kamu sekali pengkhianat, katanya. Jadi bila wakil rakyat kamu berpaling tada, ada apa hal? Kalau ikutkan mana-mana pemimpin yang pernah lompat ni dah tak layak diangkat semula jadi pemimpin. Sebab yang kamu khianat masa lompat tu rakyat yang mengundi kamu, kata mereka. Jadi maknanya itu yang dikatakan tadi oleh netizen. Acuan akan menentukan hasilnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Isu paling panas hari ini adalah berkait dengan sumbangan Syarikat Arab ke sebuah sekolah yang turut memalit seorang timbalan menteri. Akhirnya tampil seorang lagi timbalan menteri membidas pembangkang yang membangkitkan isu sumbangan Syarikat Arab. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo hari ini mengecam pembangkang khususnya PAS Selangor yang membangkitkan isu syarikat BIA menyumbang kepada usaha mengumpul dana untuk sekolah. Wong berkata, tindakan itu memutarbelitkan fakta bagi menghasut emosi masyarakat Melayu. Jelasnya, Syarikat Kilang Bia itu secara aktif mengumpul dana untuk sekolah Cina sejak 30 tahun lalu. Dengan ketara mengurangkan beban kerajaan dan menambah baik kemudahan sekolah. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 dan saya sendiri menghadiri pelancaran ulang tahun ke-30 selama bertahun-tahun. Jumlah dana yang dikumpul telah melebihi 400 juta ringgit. Memberi manfaat kepada ramai pelajar, katanya. Wong menyatakan bahawa PAS pada mulanya menyerang ahli Parlimen Sepang, Aiman Atira, kerana memegang cek replika dengan logo syarikat Kilang Bia itu dan kemudian menyerang keseluruhan acara, mengumpul dana berkenaan dengan menghasut emosi perkauman. Wong menyatakan bahawa Kerajaan Madani telah berkuasa selama hampir 2 tahun dan secara konsisten menyediakan pembiayaan kepada sekolah Cina. Tahun ini, kerajaan menambah peruntukan untuk sekolah menengah Cina swasta kepada 18.9 juta ringgit bagi sekolah rendah Cina. Selain geran penyelenggaraan tahunan, kerajaan juga menyediakan tambahan 62 juta ringgit untuk penyelenggaraan dan naik taraf tandas di 886 sekolah rendah Cina. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua syarikat swasta dan entiti yang menyokong pendidikan seperti Chinese Education Charity Performance yang telah membantu dalam menambah baik infrastruktur sekolah selama ini, membolehkan sekolah berkembang lebih jauh, katanya. Ahad lalu, acara amal anjuran sekolah itu mencetuskan kontroversi selepas didapati
Syarikat Kilang Bia merupakan salah seorang penderma. Majlis itu dirasmikan oleh Ekskos Selangor Eng Sui Lim. Turut hadir Adun Sungai Pelek Lui Kian Kiong dan Aiman selaku Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. 3 hari lalu, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar mengkritik Aiman dengan menyifatkan perkara itu memalukan. Semalam, Aiman memohon maaf kepada mereka yang tersinggung selepas dia memegang cek replika berlogo Syarikat Kilang Bia itu. Bagaimanapun, Aiman menegaskan sebagai pemimpin, dia tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lain. Kementerian Pendidikan berkata ia sedang menyiasat dakwaan itu. Kementerian memandang serius perkara ini dan kami ingin mengingatkan pentadbir sekolah supaya mematuhi garis panduan sedia ada ketika menganjurkan program dan menerima sumbangan. Dan ini meliputi larangan menerima derma daripada keuntungan yang diperoleh melalui aktiviti perjudian, pengeluar rokok, pembuat minuman beralkohol dan seumpamanya kerana ia boleh membahayakan pelajar kita dari segi fizikal, intelek, rohani dan emosi, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Lui mempertahankan Aiman dengan berkata bahawa acara berkenaan mempunyai sejarah beberapa dekad. Kecaman terhadap acara itu menurutnya adalah disebabkan parti politik tertentu cuba mempengaruhi pendapat awam. Pihak ekstremis lain cuba mempengaruhi pendapat awam terhadap perkara ini, pengumpulan dana yang membawa kepada penentangan daripada pengundi Melayu. Mereka menggunakan media sosial, mengelirukan netizen, malah sunting gambar Aiman dengan botol bia, menunjukkan bahawa Amanah turut menyokong minuman beralkohol katanya kepada Malaysia kini. Lui percaya Aiman langsung tidak bersalah dengan kritikan yang dilontarkan oleh netizen terhadapnya. Dia memuji Aiman sebagai seorang pemimpin berilmu yang menyokong pendidikan Cina. Jelasnya, dia dan Aiman hadir pada majlis itu sebagai saksi atas jemputan pihak sekolah. Dia menyebut bahawa Aiman bersetuju untuk menghadiri majlis itu untuk menunjukkan sokongan terhadap usaha mengumpul dana sekolah, bukan untuk menyokong alkohol. Lui berkata Aiman turut menyumbang RM100,000 kepada SJK China Ti Chin Min, manakala dia menderma RM10,000. Bagaimanapun, dia berkata keputusan sama ada sekolah itu telah melanggar peraturan hanya boleh dibuat selepas Kementerian Pendidikan menjalankan siasatan. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah banyak perkara yang mereka katakanlah di sini. Kamu boleh baca dalam ruangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Wow, ini isu paling popular hari ini. Mendapat rating paling tinggi di Malaysia kini dengan berpuluh-puluh komen. Saya bacakan komen kepada anda selepas ini. Ini apabila Menteri Besar Johor, iaitu On Hafiz, memberi kenyataan bahawa Najib antara Perdana Menteri terbaik Malaysia. Ada netizen memberikan komen dalam ruangan komen berkait dengan isu ini sehingga menyebabkan ianya begitu popular di dalam ruangan Malaysia kini. Antaranya memberikan komen, kata mereka, Oasis PG kata, ramai yang rindu zaman Najib, silapnya kerana sebab GST, kerana ramai tahikun tak dapat lepaskan diri lagi, kata Oasis. Green Cita kata, saya rasa otak ini memang susah dan masuk air. Najib adalah seorang yang telah dipenjarakan, telah disebut sebagai seorang yang bersalah, memalukan negara, kata hakim pada waktu itu. Tapi bukti sudah ada yang dia ni curi duit rakyat, kata Green Cita. Kamu ni masih ada muka cakap dia PM terbaik soal Green Cita. Adakah kamu ini tak dapat fikir dengan waras, katanya lagi. Ataupun kamu ni memang benar-benar rindu dengan Najib, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, Oasis PG kata dia buat apa dengan wang rakyat yang dirompak. Dia bagi kronika soalnya, dia jadikan keluarganya multimillionaire ke.
Dia jadikan negara jatuh miskin ke soal Oasis lagi. Cakap biar fakta, jangan auta. Terlalu banyak kebaikan negara pada masa Najib, kata Oasis. Hutang negara yang melonjak ke triliun tu zaman siapa, katanya. Jualan aset khazanah dan agensi kerajaan tu zaman siapa, kata beliau lagi. Rizab negara yang semakin merudum tu zaman siapa? Pelabur banyak lari itu zaman siapa? Pulau Batu Putih tergadai itu zaman siapa? Nak ajak debat no hal, jangan gunakan aspek perundangan sebab itu semua buatan manusia, kata Oasis OJ. EKJ kata pula, macam tu apa perlu ada perundangan? Apa perlu ada SPRM hutang triliun yang kamu sebut tu apa puncanya, katanya. Siapa kata Najib tak guna duit tu? Untuk joli, beli beg tangan, barang kemas, duit tunai, pelbagai mata wang, tu semua lekat dengan siapa, soal EKG. Rakyatkah yang merasa kemewahan hidup Najib dan keluarga? Soal EKG lagi. Saudara-saudara sekalian, semua ini menjadi perhatian yang paling panas. Apabila dalam laporan penuh ini, Menteri Besar Johor iaitu On Hafiz kata Najib antara PM terbaik Malaysia. Pengerusi UMNO Johor On Hafiz Ghazi menyifatkan Najib Razak sebagai antara Perdana Menteri terbaik Malaysia dan apa yang terjadi kepadanya masa ini sangat menyedihkan. Beliau berucap merasmikan mesyuarat UMNO pekan hari ini. On Hafiz menyuarakan harapannya agar pimpinan UMNO terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai keadilan terhadap Najib. Najib merupakan ahli Parlimen Pekan sejak 1986 hingga tahun 2022. Kata On Hafiz, saya akui sangat terhutang budi dengan Najib kerana dia buat begitu ikhlas bekerja untuk rakyat, bukan jenis pemimpin yang berlakon depan orang ramai, dan saya percaya ramai menyesal dengan apa yang berlaku pada PRU14. Saya sendiri pun masih rindukan Najib, katanya, kerana banyak perkara dilakukan bekas pemimpin utama kita itu menunjukkan bahawa dia lebih sayangkan orang lain rakyat berbanding dirinya sendiri, katanya ketika berucap di Dewan Convention Sultan Ahmad Shah dekat Pekan Pahang hari ini. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional. Dia juga sedang mendepan perbicaraan lain termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. Dalam kes SRC, dia pada mulanya dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Namun pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkannya kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta ringgit. Najib kini sedang membuat permohonan agar baki hukuman penjara ke atasnya dijalani sebagai tahanan rumah. Mengulas lanjut, On Hafiz yang juga Menteri Besar Johor mengingatkan pemimpin UMNO agar terus memperjuangkan pembebasan Najib. Kata beliau, saya percaya Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Ahli Majlis Tertinggi MKT UMNO sedang berusaha untuk membantu Najib walaupun kita tahu urusannya bukan mudah. Perlu melalui proses tertentu termasuk lembaga pengampunan. Namun kita harap mereka tidak akan berhenti memperjuangkan pembebasan Najib, katanya lagi. Dalam pada itu, UMNO Pekan masih menaruh harapan agar Najib mendapat pembelaan sewajarnya dan dibebaskan sebelum PRU16. Ketuanya Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, usul berkenan perkara itu adalah antara perkara utama yang dibincang dalam mesyuarat UMNO Pekan hari ini. UMNO Pekan sentiasa terhutang budi kepada Najib dan menganggapnya sebagai simbol yang membakar semangat kami dalam meneruskan perjuangan dalam parti, katanya ketika ditemui media selepas perasmian. Selain usul pembebasan Najib, UMNO Pekan juga akan memberi tumpuan kepada usaha merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Manis yang terletak dalam Parlimen Pekan yang dimenangi Perikatan Nasional pada PRU lalu. Kita akan berusaha merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Manis dalam PRU16.
Apa yang berlaku pada PRU lalu adalah satu kesilapan selepas pengundi di situ membuat keputusan berdasarkan permainan persepsi oleh PN dakwanya. Kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Manis gagal dipertahankan BN apabila menyandang kerusi itu. Khairuddin Mahmud hanya memperoleh 9.133 undi, manakala calon PN Rafiq Khan mendapat 13.064 undi. Bagaimanapun, BN berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Pekan dan 3 lagi kerusi Dewan Undangan Negeri Parlimen itu, iaitu Chini, Bebar dan Peramujaya. Saudara, apa pula komen anda tentang isu ini? Adakah anda juga sependapat dengan banyak rakan-rakan yang memberikan komen ini, yang mana mereka kata apa yang sebenarnya menyebabkan On Hafiz terhutang budi kepada Najib, kata mereka. Kata a little bit crazy, ramai orang Cina pun rindu Najib tetapi bukan Rosmah. Kadangkala saya mimpi kalau Najib tidak tersangkut di kes 1MDB, mungkin dia adalah Perdana Menteri yang terbaik. Dia tidak begitu sombong, adik TBH pun dia berani jumpa, dan siasatan ke atas TBH pun hampir selesai. Banyak projek dijalankan walaupun mungkin duit 1MDB disalah pakai ECRL LRT 2, katanya. Di sebaliknya, Rosmah mencemarkan imej Najib dari semasa ke semasa hingga rasuah dikaitkan dengan Najib sekeluarga malangnya, katanya lagi. Tetapi tindakan undang-undang tetap diteruskan. Kepada orang politik yang muda seperti kamu, ingat-ingatlah, jangan korup dan jangan salah guna kuasa, sebab pada suatu masa akan datang, kuasa politik akan hilang, nasib baik akan ditamatkan dan nasib malang akan tiba sebelum kamu menyadari. Justru belajar dari pemimpin Singapura, bersih, beramanah, berintegriti, bersopan santun, dan sentiasa bersedar kuasa politik adalah kuasa diberikan sementara sahaja, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.